salam harapan, salam mufakat Johor. Tawaran Pakatan Harapan untuk rakyat Johor 2022 hingga 2027. Berdasarkan prestasi Kerajaan Pakatan Harapan 2018 hingga 2020, kami pohon agar pengundi rakyat Johor memberi sokongan kepada PH untuk membentuk kerajaan negeri buat tahun 2022 hingga 2027. Dengan komitmen pengurusan yang cekap dan bersih, pentadbiran Pakatan Harapan yang lalu telah berjaya melaksanakan sepenuhnya 4,446 projek atau 93.4% daripada 4,762. Berjaya menurunkan hutang awam kerajaan negeri Johor sebanyak 298 juta ringgit atau 57.3% dari sebelumnya 520 juta ringgit. Berjaya untuk meningkatkan kutipan hasil kerajaan negeri Johor sebanyak 202.3 juta ringgit. Berjaya melancarkan program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk Kad Sihat Johor, program kebajikan rakyat Johor, program pembangunan wanita dan program pembangunan belia dan keusahawanan. Berjaya menarik peningkatan pelaburan daripada pelabur-pelabur antarabangsa dan juga domestik, iaitu 4.1 bilion ringgit dalam sektor perkhidmatan, 3.8 bilion ringgit dalam sektor pembuatan, 200 juta ringgit dalam sektor pertanian dan 23.9 bilion ringgit dalam sektor pelancongan dan pengkuarian. Berjaya menambah peluang bekerja dengan kadar penyertaan tenaga buruh di Johor meningkat daripada 67% pada tahun 2017 kepada 70.3% pada tahun 2019. Pengangguran juga menurun daripada 3.4% kepada 2.7% dalam tempoh yang sama. Berjaya juga untuk meningkatkan pendapatan penengah ataupun median isi rumah penduduk Johor daripada RM5,652 kepada RM6,772. Dengan prestasi kerajaan PH, kami merayu kepada rakyat pengundi Johor supaya kembalikan kerajaan PH buat menjamin masa depan bangsa Johor supaya negeri Johor terus maju bermaruah. Kami mendengar suara rakyat Johor. Selepas pertukaran kerajaan Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional dan kini Barisan Nasional, ekonomi negeri berada di takuk lama dan tidak berkembang. Rakyat terus terbeban dengan kos sara hidup yang meningkat, kehilangan pekerjaan dan pendapatan, menanggung tekanan emosi dan jiwa lantas kecewa. Ramai anak muda berpelajaran tinggi bekerja sebagai cashier, pekerja sambilan dan ada yang menganggur. Pekerja tempatan pula dipotong gaji dan ramai dibuang pekerja. Ramai ibu bapa bergelut untuk memastikan makanan dapat diletakkan di atas meja untuk kesinambungan kehidupan anak-anak mereka. Pengurusan pandemik oleh kerajaan negeri yang kerap bercelalu menyebabkan kes kematian yang tinggi dan kemerosotan ekonomi yang serius. Tawaran Pakatan Harapan untuk negeri Johor 2022 hingga 2027. Pilihan Raya Negeri Johor 2022 memberi peluang kepada rakyat negeri Johor untuk memilih kerajaan untuk selama 5 tahun daripada 2022 hingga 2027. Rakyat berhak mendapat tawaran yang terbaik daripada semua parti-parti yang bertanding. Dengan pengalaman pentadbiran, kejayaan yang dilaksanakan, Pakatan Harapan dengan rendah diri ingin menampilkan tawaran Pakatan Harapan kepada rakyat negeri Johor. 3 teras tawaran. Pertama, membina semula ekonomi rakyat. Yang kedua, menjamin kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, mewujudkan pentadbiran bersih, cekap dan bermaruah.
Teras 1. Membina semula ekonomi rakyat. Kami memahami masalah yang dihadapi oleh golongan penganggur dan pekerja sambilan yang hidup kais pagi makan pagi. Kami memahami masalah graduan kelayakan tinggi tapi tidak mempunyai peluang pekerjaan bersesuaian di Johor. Kami memahami ketidakseimbangan pembangunan bandar dan desa. Kami menyedari kesan buruk wabak COVID-19 kepada ekonomi negeri Johor termasuk perjalanan ulang-alik ke Singapura. Kami akan memberi tumpuan untuk memulihkan dan membina semula ekonomi Johor secara mampan dan pintar. Sebagai langkah utama untuk memulih dan membina semula ekonomi rakyat, kami kemukakan tawaran tindakan TT seperti berikut. Tawaran tindakan 1. Mengusahakan pembukaan penuh sempadan Johor Singapura dengan kaedah test and release. Ini akan memberi peluang kepada rakyat Johor yang bekerja di Singapura untuk berulang-alik dengan SOP yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tawaran tindakan kedua, merapatkan jurang pembangunan di antara daerah dengan melaksanakan pelan pembangunan yang komprehensif untuk Johor Utara, Johor Timur, Johor Tengah dan Johor Selatan berdasarkan keperluan dan kemampuan kawasan masing-masing dengan maklum balas yang sesuai dari semua pihak berkepentingan, kerajaan seperti kerajaan, majikan, NGO dan rakyat jelata. Tawaran tindakan ketiga, merancangkan program pelancongan jelajah Johor untuk mempergiatkan industri pelancongan negeri Johor terutamanya di Johor Selatan, Timur, Tengah, Barat, Utara. Pihak berkuasa tempatan PBT, wakil rakyat dan ahli majlis akan diberikan peranan penting untuk mempromosikan dan menjayakan program ini. Tawaran tindakan keempat, menempuhkan usaha untuk meningkatkan kemahiran semula or reskilling and upskilling dan latihan amali ataupun internship untuk pekerja-pekerja TVET secara kerjasama pihak awam swasta di SME dan MNCs. Kebanyakan peluang latihan teknikal dan vocational TVET khasnya untuk golongan muda di negeri Johor. Dan dalam tempoh 5 tahun pentadbiran Pakatan Harapan, Universiti Johor akan diwujudkan hasil gabungan Yayasan Pelajar Johor YPJ dan College University KPJ UC, khususnya dalam bidang TVET, kemahiran tinggi dan profesional. Tawaran tindakan kelima, menarik pelaburan tempatan dan pelaburan asing untuk mengusahakan tanah pertanian dan peladangan dengan penggunaan cara pertanian pintar atau smart agriculture seperti digital soil mapping untuk kesuburan tanah dan penggunaan baja. Kerajaan negeri dan PBT juga akan membenarkan aktiviti perbuatan dan pelancongan dijalankan di atas tanah pertanian dan peladangan sebagai satu inisiatif holistic farming yang melibatkan perbuatan skala kecil atau small scale manufacturing dan pelancongan agro-tourism. Tawaran tindakan ke-6, mewujudkan hub logistik dan perdagangan e-commerce di Johor Utara, Tengah dan Selatan untuk melibatkan kawasan separuh dan luar bandar dalam kegiatan dan perdagangan e-commerce, ekonomi hijau dan ekonomi digital bersama dengan perbuatan pintar dan perkhidmatan pelancongan kesihatan. Tawaran tindakan ke-7, fokus usaha menarik pelaburan industri strategik yang menawarkan pekerjaan berkualiti kepada golongan ataupun para graduan kita. Strategi perkongsian win-win dengan Singapura dan Indonesia untuk mempertingkatkan FDI di rantau Sijori atau Singapore, Johor, Riau Growth Triangle. Tawaran tindakan 8, mewujudkan insentif dan ekosistem yang membantu dan menggalakkan wanita kembali kerja dan menaik taraf pusat penjagaan kanak-kanak. Insentif akan diberikan kepada majikan yang memperuntukkan penjagaan kanak-kanak di tempat kerja. Tawaran tindakan ke-9, merapatkan jurang pembangunan bandar dan desa yang ketara di negeri Johor
dari segi infrastruktur fiskal dan juga digital. Sebagai contoh, kerajaan negeri, PBT dan wakil rakyat akan diberikan KPI untuk memantau pelaksanaan program kerajaan persekutuan jendela yang sepatutnya membawa jalur lebar kelajuan tinggi High Speed Broadband HSBB dan liputan 4G yang lebih komprehensif ke tempat separuh dan luar bandar. Tawaran tindakan ke-10 memberikan modal awalan RM5,000 sampai RM10,000 kepada usahawan muda yang berpotensi dengan penekanan kepada sektor pertanian moden, e-dagang, robotik dan pelbagai sektor penting di Johor. Tawaran tindakan ke-11 meningkatkan kualiti pengangkutan awam dengan pelaksanaan bus rapid transit di kawasan pentadbiran Iskandar Regional Development Authority IDRA, rapid transit system RTS antara Singapura ke JB dan landasan berkembar elektrik gemas JB, memperkasakan bas Muafakat Johor dan menyediakan sistem monorail antara Kulai JB dengan menggunakan laluan berkembar. Tawaran tindakan ke-12 mempromosi dan menjalankan pertandingan di antara acara sukan tempatan negeri, nasional dan antarabangsa sebagai langkah untuk memajukan sektor sukan sebagai sektor ekonomi yang penting. Aktiviti sukan seperti pertandingan Ironman di Desaru, mountain biking dan trail running di Gunung Ledang, berlumut, pulai, panti, tiong dan juga lumba bicycle merentas negeri Johor, friendly match dengan pasukan dari Liga EPL, Spanish League dan di Stadium Sultan Ibrahim yang bertaraf world class adalah beberapa contoh bagi permulaan. Tawaran tindakan ke-13 membangunkan e-sport berskala besar di peringkat negeri Johor dengan melaksanakan kegiatan e-sport di peringkat daerah dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan dan Kementerian Belia dan Sukan. Menjadikan negeri Johor sebagai pusat latihan dan pembangunan e-sport dengan kerjasama pihak swasta sebagai co-sponsor pasukan e-sport di setiap peringkat pertandingan. Promosi penerapan budaya sihat dalam dunia e-sport secara menarik dan berkesan akan dilaksanakan. Tawaran tindakan ke-14, pembukaan sempadan akan kembali merancangkan pasaran hartanah di negeri Johor yang sedang mengalami lambakan hartanah tidak terjual, khasnya yang berharga 500 ke atas. Program Malaysia My Second Home MM2H antara tarikan utama untuk memulihkan sektor perumahan. Itu tadi merupakan teras satu, membina semula ekonomi rakyat. Teras yang kedua ialah menjamin kesejahteraan rakyat. Kami sangat menyedari bahawa rakyat terbeban dengan kenaikan kos sara hidup, harga ayam, sayur dan buah-buahan yang telah meningkat berlipat kali ganda. Kami juga sangat insaf akan tekanan mental dan gangguan emosi kepada ahli keluarga termasuk anak-anak kerana terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran kehidupan akibat pandemik COVID-19 dan juga kelemahan pengurusan pandemik. Demi kesejahteraan bangsa Johor, kami kemukakan tawaran tindakan berikut. Terdapat 12 tawaran tindakan. Yang pertama, mewujudkan semula kad sihat Johor. Kedua, melaksanakan skim perumahan prihatin Johor SPBJ dan skim perumahan belia Johor SPBJ. Ketiga, mewujudkan kembali skim takaful warga emas. Keempat, bekerjasama dengan pihak NGO dan juga Kementerian Kesihatan untuk mempertingkatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan mental, terutamanya kepada warga emas dan keluarga yang mengalami cabaran kesihatan mental akibat daripada PKP pada tahun 2020 dan 2021. Kelima, sediakan voucher tuition kepada pelajar sekolah rendah dan menengah yang tercicir ataupun yang dianggap sebagai lost generation akibat pembelajaran yang kurang berkesan sewaktu pembelajaran atas talian. Keenam, mewujudkan jabatan kanak-kanak dan keluarga di kerajaan negeri dan unit yang sama di setiap PBT untuk menjaga isu kanak-kanak dan keluarga. Ketujuh, mengembalikan semula insentif siswa harapan. Kelapan, skim kesihatan wanita Women Health
termasuk ujian percuma mamogram dan kanser cervix. Ke-9, program KIST, iaitu Kad Ibu Special Takzim KIST, bantuan barangan asasi kepada ibu tunggal B40. Ke-10, bayaran muka ataupun deposit motosikal untuk pembelian kenderaan motosikal, pembayaran sebanyak 10% kepada B40 yang terpilih di setiap daerah bagi kegunaan kerja. Ke-11, membina rumah asnaf tunggal ataupun ratu yang berkeseorangan. Dan yang ke-12, memperkasakan program sewa milik, rent to own ataupun R2O, rumah mesra Johor RMJ, rumah sewa kerajaan RSK, sistem pembiayaan kerjasama antara kerajaan Johor dan pihak perbankan. Teras ketiga, meneruskan kerajaan bersih, cekap dan bermaruah. Kami berkeyakinan bahawa ketidakstabilan politik negara dan negeri-negeri kerap diganggu-gugat oleh kerakusan politik dan elit politik, politikus, yang tidak menghormati mandat rakyat melalui lunas demokrasi. Ini mesti dibenteras. Kami mendukung kepercayaan bahawa kerajaan yang stabil dan mendapat sokongan seluruh rakyat, antara lainnya adalah kerana melaksanakan pentadbiran yang cekap, bersih, berintegriti, beramanah dan bermaruah, serta bebas salah guna kuasa dan rasuah. Demi meneruskan kembali negeri Johor ke arah kerajaan bersih, amanah dan bermaruah, Pakatan Harapan kemukakan tawaran tindakan seperti berikut. Tindakan yang pertama, melaksanakan enakmen anti-lompat parti. Tindakan yang kedua, melaksanakan persempadanan semula ikuran usul Kota Iskandar yang diterima sebulat suara dalam sidang DUN baru-baru ini. Penubuhan jawatan kuasa pilihan khas ini akan mengkaji impak pertambahan pengundi 18 tahun dan pengundi automatik serta akan mengemukakan cadangan penyelesaian kepada kerajaan dan Dewan Undangan Negeri Johor. Ketiga, mewujudkan pentadbiran yang inklusif di mana semua bangsa Johor tanpa diskriminasi berdasarkan kaum, agama, umur dan jantina akan mengecapi natijah dan hasil perpaduan dan pembangunan merentas semua daerah. Keempat, bekerjasama dengan kerajaan persekutuan untuk menurunkan kuasa kepada kerajaan negeri sebagai langkah untuk meningkatkan prestasi penghantaran perkhidmatan awam, public service delivery, dalam sektor kesihatan, pendidikan dan pengangkutan awam. Kelima, pemberian peruntukan kepada pihak kerajaan dan pembangkang secara seimbang dan wajar. Keenam, kerajaan yang mesra rakyat dan responsif kepada permasalahan dan kepentingan rakyat. Ketujuh, mereformasikan institusi-institusi kerajaan supaya lebih cekap, bersih dan berintegriti. Kelapan, pendijitalan ataupun digitalisation perkhidmatan kerajaan negeri dan PBT dan menetapkan KPI yang telus sebagai langkah untuk mempertingkatkan kecekapan kerajaan negeri dan PBT. Kesembilan, mempertingkatkan prestasi JLC di bawah kerajaan negeri Johor untuk menambahkan ketelusan dan accountability syarikat-syarikat ini dan memberikan visi dan misi yang sesuai kepada setiap JLC untuk mencapai matlamat kelestarian dan kecekapan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Ke-10, menambahkan dan memperkasakan sistem jawatan kuasa di Dewan Undangan Negeri, yakni DUN, untuk mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan DUN Johor. Sekian, terima kasih.